Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Hadirin hadirat muslimat dirahmati Allah. InsyaAllah pada kesempatan yang ringkas ini kita berkongsi tentang beberapa hukum hakam, al-ahkam al-muta'alliqah, yang berkaitan dengan apa yang menimpa kita ketika ini, iaitu virus, sehingga menyebabkan ramai orang terlibat, sama ada di pihak pesakit ataupun pihak barisan hadapan, doktor dan jururawat dan sebagainya, untuk menghadapi wabak ini. Jadi antara benda yang paling penting yang kita dapati adalah masalah solat. Sebahagian orang memandang solat ketika sakit ni terlalu rumit, terlalu sukar, sehingga mereka merasakan tidak perlu solat. Boleh qada, boleh kautim, boleh lamsam dan sebagainya. Sedangkan di sana ada ruang-ruang dalam agama yang memudahkan solat. Sehingga Nabi SAW ketika ishtaddal harb, perang begitu dahsyat, masih lagi diwajibkan untuk solat. Apatah lagi kita hanya terlantar di atas katil. Maka dalam kesempatan ini kita akan merujuk melihat kepada cara solat bagi orang sakit, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Sabiq dalam tajuk solat bagi orang sakit. Kata beliau, barang siapa yang berhalangan kerana sakit dan sebagainya sehingga dia tidak dapat berdiri dalam mengerjakan solat fardu, dia boleh solat sambil duduk. Jika tidak dapat duduk, dia boleh melakukannya dalam keadaan berbaring. Bila demikian, rukuk dan sujudnya cukup dengan menundukkan kepala hanya ketika sujud. Menundukkan itu lebih rendah berbanding ketika rukuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada ketika duduk dan ketika berbaring. An-Nisa ayat ke-103. Imran bin Husain meriwayatkan, aku menderita penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang cara solat dalam keadaan demikian. Jawab baginda, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambik. Solatlah dengan cara berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka lakukanlah dalam keadaan berbaring. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW melawat seorang yang sedang sakit. Baginda mendapatinya sedang solat di atas bantal untuk sujud di atasnya. Maka baginda menolak bantal tersebut dan bersabda, salli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa'umi ima'an waj'al sujudaka akhfadu min ruku'ika. Solatlah di atas tanah semampumu, dan jika tidak, maka berilah isyarat, jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukuk. Dalam hadis yang lain, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, yusallil marid qa'iman in istata'a, fa in lam yastati' shalla qa'idan, fa in lam yastati' ay yasjuda aw ma'a bi ra'sihi wa ja'ala sujudahu akhfadu min ruku'ihi, fa in lam yastati' ay yusalli qa'idan shalla 'ala janbihi al-ayman mustaqbil al-qiblah, fa in lam yastati' ay yusalli 'ala janbihi al-ayman shalla mustalqiyan rijlahu mimma yalil qiblah. Seorang sakit itu hendaklah solat berdiri semampunya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia solat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, hendaklah dia sujud dengan mengisyaratkan dengan kepalanya dan menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Jika dia tidak mampu hendak solat duduk, maka hendaklah dia solat di atas lambungan sebelah kanan menghala ke arah kiblat. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia solat menghalakan kedua kakinya ke arah kiblat. Baik, solat bagi orang sakit terbagi pada dua bahagian. Pertama sekali dari sudut kaedah bersuci, dan yang kedua dari sudut cara solat itu sendiri. Memandangkan kita mendapati ramai di luar sana yang meninggalkan solat ketika berada di rumah sakit, di ward, di hospital dan sebagainya. Maka perbahasan kita pada petang ini kita menumpukan dahulu kepada cara solat orang sakit. Bagaimana untuk menjadikan solat kita sah?
adakah perlu mengulang balik solat yang tidak dilakukan secara sempurna ataupun tidak dapat bersuci secara sempurna. Muslimin semak dirahmati Allah. Pertama sekali kita menyentuh dulu tentang masalah solat. Bagaimanakah yang dikatakan kewajipan bersolat? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Maka tujuan salat itu sendiri adalah untuk kita mengingati Allah Azza wa Jal. Kerana itu umat Islam tidak boleh meninggalkan salat dalam apa jua keadaan. Maka Nabi SAW pada suatu hari, baginda masuk ke Masjid Nabawi. Ketika itu ramai para sahabat yang sakit, demam dan sebagainya. Baginda mendapati para sahabat salat dalam keadaan duduk. Maka sabda Nabi SAW, salatul qa'id nisfu ajri salatul qa'im. Pahala orang salat duduk itu separuh daripada pahala orang salat berdiri. Yang mana jumhur ulama memandang, berpandangan sabda Nabi tersebut ditujukan kepada para sahabat yang solat sunat dalam keadaan duduk. Adapun dalam keadaan fardu, para ulama sepakat mengatakan wajib menunaikan solat fardu sesempurna yang mungkin, semampu yang mungkin. Kerana itu kita tengok dalam keadaan pertama, seorang yang masih boleh berjalan tapi tidak mampu untuk berdiri lama, adakah dia boleh solat dalam keadaan duduk? Jawapannya, boleh, tetapi mesti dimulakan dengan posisi berdiri. Adapun soalan yang lebih sering ditanya, bagaimanakah keadaan rukuk dan sujud? Ada di sana para asatidah yang berpandangan ataupun yang mengeluarkan pandangan dalam mazhab Syafi'i, jika seorang itu hendak sujud dalam keadaan sakit di atas kursi, sedangkan rukuknya dalam posisi yang sempurna, maka sebenarnya dia tidak boleh sujud di atas kerusi. Dia mesti sujud pun dalam keadaan rukuk. Ini disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Bila mana dia rukuk dia sempurna, tetapi sujud dalam keadaan duduk di atas kerusi, kalau dia rukuk sempurna. Tapi kalau sujud, dia hanya mengisyaratkan di atas kerusi. Maka ada sebahagian Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i berpandangan, dia mesti menjadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak mampu, maka rukuknya itulah menjadi sujud. Erti kata lain, kalau ikut mazhab Syafi'i, sebahagian ulama Syafi'iyah, apabila kita dalam keadaan nak sujud sedangkan kita tak mampu turun ke bawah, maka kita berada di atas kerusi, kita sujud seperti mana kita rukuk. Erti kata lain, posisi rukuk dilakukan dalam solat, biasanya satu rakaat satu. Dia akan jadi 5 kali rukuk. 1 kali rukuk memang untuk rukuk, 4 kali rukuk digunakan menggantikan posisi sujud. Itu pandangan pertama. Sebagian ulama pula berpandangan, hadis yang Nabi SAW suruh rendahkan posisi sujud berbanding rukuk, itu jika dalam keadaan rukuk tak sempurna, sujud pun tak sempurna. Sekarang ni orang sakit ni, dia rukuk okey. Rukuk dia posisi elok, L. Tetapi sujud yang tak sempurna. Maka adakah dia mesti terikat dengan hadis yang kata Ibnu Umar, dari riwayat yang lain Ibnu Umar sebut, Nabi menjadikan sujud baginda lebih rendah daripada rukuk baginda. Adakah kita mesti mengikut kaedah seperti disebutkan dalam hadis ni? Pandangan yang diutarakan oleh Syekh Sabit, tidak perlu. Kerana apa? Kerana hadis yang Nabi SAW menyuruh kita merendahkan sujud berbanding rukuk, semua itu hadis dalam konteks, dalam neraca ketika mana seorang itu tidak mampu untuk solat dalam keadaan sempurna. Rukuknya tak sempurna dan sujudnya pun tidak sempurna. Maka ketika itu barulah dijadikan sujud itu lebih rendah daripada rukuk.
Dan adapun dalam keadaan rukuk dia sempurna, sujud tidak sempurna, maka tentulah bila Nabi sebut salli qa'iman, salli 'alal ardi in istata'ta. Nabi menggunakan kalimah in istata'ta, ataupun dari riwayat yang kita sebutkan tadi in istata'a, jika dia mampu. Maka jika dia mampu rukuk, dia wajib menyempurnakan rukuk. Adapun dalam keadaan sujud, dia melaksanakan sekadar semampunya. Itu masalah pertama antara rukuk dan sujud. Maka seorang Muslim itu mestilah berusaha untuk menyempurnakan rukun yang terbaik. Manakala rukun yang tidak mampu dilaksanakan dalam keadaan terbaik, maka mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam keadaan posisi yang kita kata tak mampu berdiri lama, pening. Dia boleh sembahyang. Dia sembahyang, dia boleh berjalan tapi tak mampu berdiri lama. Maka muqaddimah permulaan solat dia itu mesti dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Kemudian barulah dia sujud di atas kerusi. Dan suka cerita juga disebutkan, saya nukilkan juga pandangan fatwa daripada ahli jawatankuasa, mesyuarat ahli jawatankuasa Fatwa Perlis, berpandangan seorang itu sepatutnya berusaha juga untuk solat duduk di bawah, bukan di atas kerusi, semampunya. Jika tidak mampu, barulah solat di atas kerusi. Kerana apa? Kerana dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sebut salli 'alal ardi in istata'ta, solatlah di atas tanah semampumu. Itu dua berkaitan yang sering menimbulkan polemik antara rukuk dan sujud. Betul ke kalau kita sujud kena sama macam rukuk? Tak boleh duduk atas kerusi? Jawapannya memang ada pandangan tersebut, tapi Syekh Sabit memilih pandangan konteks hadis tersebut adalah jika dua-dua rukun dilakukan dalam keadaan tidak sempurna. Adapun jika salah satu boleh dilakukan dalam keadaan sempurna, maka yang sempurna itu biasanya rukuk mesti disempurnakan, adapun sujud dilakukan sekadar semampunya. Muslimin semak rahmati Allah. Itu dalam masalah rukuk dan sujud. Timbul pula persoalan-persoalan berkaitan tentang masalah najis ataupun dia tidak mampu untuk bersuci. Ada dua isu yang menyebabkan ramai kita dapati mereka yang duduk di wad tidak mengerjakan solat. Pertama sekali, isu masalah ada kesan najis pada pakaian. Yang kedua, ataupun terhalang anggota wuduk daripada menyentuh air. Ataupun tidak ada alat untuk bersuci. Sama ada air ataupun tanah. Setiap kali nak ambil wuduk, tekan loceng, panggil nurse. Nurse pun stres. Datang wuduk, datang wuduk. Nurse pun sakit hati. Pakcik ni kau tak ada hal, tak payah tekan loceng lah, senang. Pakcik pun makan hati, terasa hati, aku tak sembahyang lah, senang. Hang senang, aku senang. Tapi kat akhirat, wallahu alam, senang ke tidak. Jadi sebenarnya, dia ada, dalam Islam telah menggariskan panduan yang cukup mudah. Jika kita kembali kepada pandangan para salaf. Tak nafikan, bila sebut khilaf ni, Allah Akbar, subhanallah, tabarakallah, semua benda khilaf. Daripada A sampai Z, semua khilaf. Nak cari pandangan yang ulama sepakat ni, boleh kata macam cari benang dalam tepung, punya susah. Sebab tu, apabila kita pening kepala, nak pilih pandangan yang mana dan sebagainya, kita kembalilah kepada pandangan salaf. Apakah yang dipegang oleh ulama-ulama ataupun generasi salaf. Kita bagi contoh. Isu-isu berkaitan tentang solat tidak mampu untuk berwuduk. Tidak mampu untuk berwuduk. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan uzur untuk tidak berwuduk tu membolehkan seorang bertayamum. Dan tayamum dalam keadaan tertentu menyebabkan pelakunya perlu qada balik. Inilah satu pandangan yang menyebabkan ramai orang pilih akhirnya masuk wad tak sembahyang. Kadang-kadang sedih kita tengok. Waktu dia sihat memang rutin masjid 5 waktu.
Tapi waktu sakit, terlantar di atas katil, tidak mendirikan solat. Antaranya kerana pandangan, kalau tak dapat wuduk ketika sakit, maka sekadar tayamum menyebabkan solatnya perlu digantikan. Wallahualam. Jadi, masalah tayamum ni. Adakah benar tayamum itu menggantikan solat? Ini yang menimbulkan isu. Adakah tayamum itu menggantikan wuduk ataupun tayamum itu sendiri adalah salah satu daripada alat bersuci yang suci dan menyucikan? Jumhur Syafi'iyah berpandangan tayamum adalah ganti wuduk. Sebab tu kalau siapa mengaji tayamum dari sekolah rendah dulu, dia akan sebutkan, ustazah akan mengajar, sahaja aku bertayamum untuk menggantikan wuduk. Diletak kat situ, untuk menggantikan wuduk. Sahaja aku maksudnya tidak ada paksaan. Tak payah niat dilafazkan, tapi dalam hati. Tetapi kalau kita tengok pandangan Syekh Sabiq pula dalam masalah tayamum, kata beliau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ida tahurun liman lam yajidil ma' 10 sinin." Sesungguhnya debu itu suci dan menyucikan bagi orang yang tidak menemui air walaupun selama 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain. Hadis yang sahih. Menunjukkan di sini, pada pandangan Syekh Sabiq, bukan masalah debu itu bukan menggantikan wuduk. Tapi debu itu sendiri adalah alat bersuci yang boleh digunakan ketika ketiadaan wuduk. Kerana Nabi menggunakan istilah tahurun. Bagi atas, tahur. Ni kadang-kadang ulama dulu salah baca hadis, dia kata tu, siapa salah baca hadis, dia telah berdusta atas nama Nabi. Ibnu Taimiyah kata lagu tu, Ibnu Daqiq kata lagu tu. Ramai ulama salaf menyebutkan perihal yang sama. Apa beza tahur, tuhur, tahrun, tuhrun? Ataupun kita kata dalam konteks air ni, dalam konteks alat bersuci, Nabi menggunakan istilah tahur. Baris atas. Lepas tu lepas hak tu panjang sikit, tahur. Ataupun tuhur. Riwayat yang sahih, ada sebagian orang menukilkan, dia baca hadis ni, inna sa'ida tuhurun. Debu itu suci. Tapi saya tak pasti dari mana dapat sandaran riwayat tersebut. Yang banyak diriwayatkan, yang ditahqiqkan dalam buku-buku hadis, dia menggunakan baris inna sa'ida tahurun. Apa beza tahur dan tuhur? Dia sama juga istilah wudu yang kita guna tu, wudu dengan wadu. Wadu ni jangan guna sikit. Tapi saya mengaji kitab fiqh, jumpalah istilah-istilah tu. Wadu dengan wudu. Tuhurun merujuk kepada benda itu sendiri suci. Tahirun fi dhatiha. Dia suci pada zat dia. Manakala tahurun pula merujuk kepada suci dan menyucikan pula sifat dia. Ada benda yang suci tapi tak menyucikan. Walaupun mazhab Hanafi daripada pandangan sendiri, tapi secara umumnya jumhur ulama berpandangan banyak benda suci tapi tak menyucikan. Contoh air sirap. Suci tak? Suci, pasal boleh minum. Kalau tak suci, tak boleh minum air sirap tu. Boleh tak kita basuh kencing anak kita guna air sirap? Tak pernah orang buat kata. Pelik. Kalau ada orang buat tu, kita tahu boleh masuk Guinness Book of Record Malaysia. Tak pernah orang buat. Cuci kencing anak guna air sirap. Baik guna air paik lagi murah. Tak munasabah. Jadi, benda suci tapi tidak menyucikan. Adapun air, sifat air, Nabi sebut, innal ma' tuhurun, sarawat innal ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan. Nabi guna istilah tahurun. La yunajjisuhu syai'un, ia tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Maka menunjukkan bahawasanya air itu suci dan menyucikan pada sifat dia. Maka bila Nabi SAW menggunakan ungkapan yang sama pada as-sa'id, maka as-sa'id adalah tahur.
suci dan menyucikan. Kerana itu Syekh Sabiq dalam masalah tayamum ini, beliau berpandangan tayamum memang totally menggantikan tempat wudu. Bukannya ganti sementara, memang ganti terus. Maka menurut Syekh Sabiq, orang yang sakit tak boleh kena air. Ta'adzara an isti'malil ma'. Dia diuzurkan daripada menggunakan air. Apakah bentuk keuzuran tersebut daripada menggunakan air? Adakah masuk ayat tak ada? Mesti ayat tak ada. Baru kita kata uzur daripada menggunakan air. Ataupun di sana ada sebab-sebab lain yang membolehkan, meringankan, mengangkat maslahat tidak perlu menggunakan air. Ada tak? Contohnya, kita kata dalam bab COVID-19. Kalau nurse nak tolong wudukkan pun nurse was-was. Sekejap lagi jangkit ke apa, kena ayak, jangkit ke. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi kalau form 5 dulu, dalam bio, dia kata mikroorganisma ni kena ayak, dia kembang, dia pecah. Tapi katanya COVID-19 ni tak cukup kuat. Kena air biasa, dia masih lagi kekal sifat dia. Tak mati. Kena sabun, baru pecah. Kulit luar dia baru mati. Wallahualam. Cumanya, kita sebutkan masalah ni. Maka bila kata keuzuran untuk menggunakan air, apakah keuzuran yang dibenarkan syarak? Yang pertama sekali adalah tak ada air. Itu jelas lah. Jelas tak ada air. Seperti mana Nabi SAW pernah solat, kemudian ada seorang duduk belakang. Tak join solat bersama Nabi. Nabi tanya, apa masalah ni? Kenapa tak join jemaah sekali? Jawab sahabat ni, ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma. Wahai Rasulullah, aku ni ditimpa dengan janabah, junub. Semalam mimpi basah. Orang tua-tua kata, orang belah Kedah kata, panjat pokok nyok, mimpi panjat pokok nyok. Jadi, tapi air tak ada. Maka kata Nabi SAW, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Hendaklah engkau menggunakan debu kerana itu memadai bagi dirimu. Jadi menggunakan air dibolehkan, menggunakan debu dibolehkan dalam keadaan air tak ada. Itu jelas, semua orang tahu, sepakat. Yang kedua, jika sakit, ini yang timbul isu. Sakit macam mana yang membolehkan seorang itu tidak menggunakan air? Kerana kalau kita tengok dalam matan ruqyah contohnya, dia sebutkan di situ hanya secara umum. Ataupun ada balutan yang menghalang daripada air kena anggota wuduk. Contoh kena balut bahagian lengan. Kawasan wajib basuh ketika wuduk. Di simen. Maka dalam mazhab Syafi'i, dia perlu bertayamum. Dalam keadaan demikian. Lepas dia wuduk, tayamum pula. 2 kali. Baik, menurut Syekh Sabiq, dia kata, yang dimasukkan dengan sakit yang diberi keuzuran untuk tidak menggunakan air ni adalah sama ada sakit tu memang tak boleh kena air. Tak boleh kena air langsung. Contohnya, tangan luka. Sakit apa dah. Kalau kena air, dia tambah teruk. Ataupun, kawasan tersebut, luka, jika kena air, dia akan menyebabkan lambat sembuh. Menurut orang yang berkeahlian. Baik. Jadi sekarang ni soalannya, tempat yang sakit tu, di tangan saja. Contohnya, di tangan. Tempat lain sihat. Soalannya, adakah dia perlu buat seperti mana sebagai ulama kata tadi, wuduk tempat boleh kena air, lepas tu tayamum pula kali kedua, niat untuk tempat tak boleh kena air. Itu persoalan yang timbulkan. Kita kembali kepada kaedah Syekh Sabiq tadi. Syekh Sabiq pegang, dia kata, inna sa'ida tahurun. Debu itu sendiri suci dan menyucikan. Maka dia kata bila dah tak boleh kena air dekat kawasan lengan tu, dia tayamum saja cukup, tidak perlu lagi untuk berwuduk. Dia berbeza dengan ahkamul jabirah wal asibah. Hukum hakam balutan ataupun simen dan sebagainya.
Kerana apa? Kerana benda ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, yang mana seorang lelaki dalam satu peperangan musim sejuk, kepala luka. Kepala luka, tangan tak luka. Kemudian para sahabat, dia tanya kepada para sahabat, boleh tak aku bertayamum? Tak perlu mandi. Sejuk ni, kita jangan compare banding sejuk di tanah Arab dengan sejuk tempat kita. Sejuk tanah Arab ni, main musim sejuk tu, nak habaq lagu mana? Kita dengar air ais tu, oh air ais sedap lah. Mandi air sejuk. Sana air ais tu, saya pernah cuba. Buka air tak ada, siram guna cebok. Jantung berhenti Ustaz. Siram-siram, berhenti jantung. Tu kalau berhenti lama lagi tak memang kiok lah tak. Qalu innalillah. Sejuk sungguh. Yang ini pula sahabat tengah dalam keadaan peperangan. Lagilah dalam keadaan suasana yang di padang pasir, duduk di kemah saja, sejuk, kain pun tak cukup. Kita lah ni kain murah, zaman sahabat kain mahal. Jadi banyak faktor-faktor yang menunjukkan keuzuran zaman sahabat tu. Ataupun kita kata hadis ni cerita dalam keadaan memang tak sama dengan keadaan kita di Malaysia. Jadi bila air sejuk, dia tanya para sahabat, boleh tak aku bertayamum? Sahabat lain kata, tak boleh. Dia pun mandi. Mandi-mandi. Mati terus. Jadi kalau kita pelik, mandi pun mati ke? Tempat kita mungkin pelik. Tapi setengah tempat benda tu tidak mustahil. Sebab tu zaman dulu Mak Saleh mereka tak mandi. Kalau kita tengok sejarah COVID-19 ni, orang kata apa, setiap 100 tahun ada je wabak yang melanda. Antara wabak yang paling dahsyat adalah Black Death, kematian hitam. Mayat tu je naik bisul-bisul hitam, pecah, kemudian mati. Habis jasad tu rosak. Dan dia datang dari timur, kemudian sampai ke barat, melalui Itali juga, menyebabkan kematian 2/3 penduduk Eropah. 200 juta orang lebih mati. Subhanallah, tabarakallah. Orang kata kalau bukan kerana wabak tersebut, pasti bahasa yang paling dominan di belah Eropah bukan bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol ataupun bahasa Itali. Tapi disebabkan yang 200 juta orang mati itu kebanyakan orang cakap bahasa Perancis, bahasa Itali, Sepanyol, maka akhirnya bahasa Inggeris lah menjadi bahasa paling dominan di sebelah Eropah. Ramai sungguh, 200 juta. Jadi kita tengok aspek memanglah perubatan zaman dulu tak canggih macam zaman law. Law ni detect COVID-19 terus kuarantin dan sebagainya. Alhamdulillah para orang lega. Yang ni mereka bangsa Eropah sampai 200 juta orang mati. Antara faktornya sebab apa? Sebab tak mandi. Tak mandi orang Eropah ni. Ada mandi setahun sekali. Batu dengan khurafat tahyul dia. Dia kata tek ni ubat. Ambil tek sini berak pergi tabak badan sendiri. Kotak pengotak tu hai lagi. Zaman tu lah. Zaman ni beza lah. Zaman tu. Jadi mereka tidak menjaga kebersihan. Tapi yang paling penting, kenapa mereka tak mandi? Sehingga sebagian buku sejarah meriwayatkan Ratu Elizabeth I tak pernah mandi sampai mati. Lahir tu mati tak mandi. Oh, dahsyat. Macam mana? Wallahualam. Tak tahu dah habaq. Tak pernah mandi seumur hidup. Jadi benda tu logik bagi orang yang di sebelah sana. Jadi kita kena faham hadis ni dari konteks suasana keadaan di tanah Arab. Bila sampai berita kepada Nabi SAW, apa sabda baginda? Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah melaknat mereka. Marah sungguh Nabi. Kalau orang tanya, boleh betul ke Nabi laknat sahabat? Dia nama laknat ni bukan mesti laknat doa bagi Allah laknat. Sungguh mereka ni hancur lebak. Bukan lagu tu. Bila kata Nabi doa laknat ni, kadang-kadang menggambarkan rasa marah. Benda biasa manusia. Orang baik taruh mana pun, bila dia marah, dia akan menggambarkan rasa marah dia dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Bukan niat dia nak kata, nak suruh sahabat kena laknat. Tidak. Nak habaq. Kata Nabi marah. Maka Nabi kata, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak tahu? Fa innama shifa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya ubat bagi kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfi, cukup baginya ayatayammam. Dia bertayamum
wa ya'sir au ya'sib ala jurhihi, dia balut lukanya khirqah dengan secebis kain, thumma yamsah 'alaiha, kemudian dia mengusap di atasnya, wa yaghsila sa'ira jasadih, dan membasuh seluruh anggota tubuh badannya. Baik, ini dalam konteks berjanabah, mandi junub. Jadi kawasan yang tak kena air, kawasan yang sakit, dia masih perlu kenakan air. Dan tak perlu untuk membasahkan tempat tersebut. Jadi, menurut saya Sabiq, lelaki ini cukup dengan bertayamum. Dia nak beribadah tu, dia bertayamum kerana kepalanya luka. Buktinya apa? Buktinya benda yang sama telah berlaku pada Amr bin As, sahabat Nabi Amr bin As. Kalau hadis ni Nabi kata mandi juga, cuma tempat luka tu tak kena air. Kalau hadis Amr bin As, dia tak mandi terus. Dia mimpi basah juga. Kemudian dia tayamum, dia solat. Sahabat lain pakat repot kat Nabi, apa dia ni teruk dah. Boleh pula adalah berjunub, tak mandi. Jadi imam pula tu habis kena sembahyang lain. Orang kita lah ni pakai sembahyang lain, imam tak dengar imam baca bismillah berkat sembahyang lain. Kat Kuala Perlis tu, imam tak baca kunut. Habis. Lepas bagi salam, pergi belakang buat jemaah lain terus. Macam-macam manusia ni, tak apalah. Itu hak masing-masing. Cumanya benda ni bukan benda baru. Zaman sahabat pun mereka keliru. Amr bin As, dia berjunub, dia imam, tak mandi wajib. Maka Nabi tanya, "Ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, engkau salat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan engkau dalam keadaan junub? Faqultu inni sami'tu Allah yaqul wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Aku jawab, sesungguhnya aku mendengar firman Allah Taala, janganlah bunuh diri kamu, sesungguhnya Allah sangat mengasihi keadaan dengan kamu. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Rasulullah pun terketawa dan tak kata apa-apa. Jadi ada dua option kat sini. Pertama sekali, dia dalam keadaan memudaratkan, dia tayamum sahaja. Ataupun dia mandi sekadar mampu, tempat yang luka dibalut. Ataupun seperti mana kata mazhab Syafi'i tadi, dia basuh bahagian yang dia mampu basuh, kemudian bahagian yang luka itu dibalut, dilalukan tangan di atasnya, kemudian dia bertayamum. Ketiga-tiga itu adalah dibolehkan. Cuma kita kata dalam konteks praktikal. Sebab tu fiqah ni kadang-kadang dia kena faham. Fiqah ni duduk tang mana? Fiqah ni ilmu fiqah nas ke? Fiqah waqi' ke? Fiqah iftiradi? Fiqah nas maksudnya apa yang kita faham daripada maksud nas. Fiqah waqi' maksudnya secara praktikalnya nak pakai yang mana? Fiqah iftiradi pula maksudnya fiqah andaian. Dalam konteks mereka yang sakit pada hari ini, kita melihat dari sudut fiqah waqi'. Adakah mereka mampu untuk mandi? Adakah mereka mampu untuk wuduk menggantikan tempat-tempat yang boleh kena air? Yang tak boleh kena air, mereka gantikan dengan tayamum. Wallahu alam, berdasarkan pemerhatian saya sendiri, tengok diwat memang tak praktikal. Bila seorang tu diuzurkan tak dapat guna air, biasanya atas faktor kesukaran, maka tidak patut kita membebankan dia untuk menggunakan air. Seperti mana pernah berlaku di sebuah hospital di Malaysia ni, bukan di Perlis lah, yang mana pak cik ni, dia kaki tak ada, dia aksiden, kaki dia patah, tak dapat gerak. Maka dia nak panggil nurse banyak kali pun dia segan lah. Waris yang jaga dia pun tak ada. Jadi dia pun air ada, tapi air untuk minum. Maka dia pun beri tayamum dengan bantalnya. Dia tepuk-tepuk bantal, tayamum sembahyang. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, dia kata, "Pakcik, tak sah sembahyang pakcik. Pakcik kata tayamum atas tanah tu." Ni timbul pula soalan. Debu bagaimanakah yang boleh digunakan untuk bertayamum bagi orang yang sakit? Adakah memang kena debu tanah? Boleh tak tepuk dinding? Boleh tak kita tepuk bantal? Boleh tak tepuk baju? Dan sebagainya.
InsyaAllah kita akan pada sesi seterusnya kita akan sambung perbincangan masalah cara bersuci bagi orang sakit dan cara berpakaian. Kita belum sentuh lagi tadi juga masalah darah pada pakaian. Nanti insyaAllah akan datang kita akan sentuh juga masalah hukum solat pada pakaian yang ada kesan najis. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.